Dan kamu buat apa tahun 2008 ni? Sekarang ini, dalam keadaan permulaan perjanjian IPP, capacity reserve, 10-15 tahun dulu, sekarang kita teliti balik. Untung IPP ini berbilion. Dan Petronas itu kerugian, termasuk TNB, kerana beban perjanjian IPP. Sebab itu harus diteliti semula. Saya menganggarkan, kalau kita teliti semula, selain 2 bilion reserve capacity, kita boleh jimatkan 1 bilion lagi. Dari kadar 3 bilion. Kita hanya perlu 2 bilion. Tengok bagaimana kerajaan uruskan pemberian diesel. Diesel yang bocor, penyeludupan dan penyelewengan. Berapa? 700 juta ringgit satu tahun. Kemudian kerajaan tubuh syarikat kroni Teras Kimia, 117 juta ringgit. Dah lah rugi 700 juta. Ambil syarikat geng dia, bantu pula 100 juta. Rakyat nganga. Jadi ini sebab, saudara, ini saya minta dengan baik, dengan ikhlas, betulkan ini. Kalau kita dapat jimatkan yang ini, dia setiap proses satu persatu kita boleh jimatkan. Ini yang disebut tiris dan bocor. Dan sekiranya ini dapat dilakukan, kita lihat ini dari segi kerangka ekonomi makro keseluruhannya. Sudah boleh bangkitkan umpamanya, ini pendekatan naik minyak mendadak ini, cadangan siapa? Ini preskripsi IMF World Bank. Dan beri satu contoh, jangan guna ini sebagai istilah politik biasa. Saya sedia debat soal krisis ekonomi 1997, 98 dengan pakar ekonomi lain pun tak apa. Tetapi dengan syarat bagi ruang bahawa adalah satu fitnah besar, seperti fitnah berterusan terhadap saya, bahawa kita tunduk kepada preskripsi IMF. Sudah? Tidak mengapa. Soalnya sekarang kita beri satu kebocoran yang saya sebutkan tadi. Petronas umumkan ada dividen khas selain daripada puluh-puluh bilion tadi ni, dividen khas tahun ini kepada kerajaan sebanyak 6 bilion. Tak bolehkah saya ambil 1 bilion untuk tampung supaya kos minyak turun 50 sen? Apa bagi ahli yang berhormat, berat sangat ke Allah, bagaimanakah dapat ku bayangkan kerajaan nak berikan 1 bilion, 1 bilion untuk redakan masalah ini. Saudara percayalah, 2 bulan, 3 bulan sekarang, ini bukan soal pandangan Pakatan Rakyat. Ya, Pakatan Rakyat itu satu wadah. Ini soal rakyat. Kalau kita teruskan dengan kebijakan ekonomi sekarang ini, apa yang akan berlaku ialah kemelesetan, pengangguran yang sekarang 1,5 juta akan mencecah hampir 1 juta orang. Ini beban kepada rakyat. Terima kasih Datuk Seri. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, demikian tadi berakhirnya segmen yang kedua dalam perbincangan kita pada malam ini, dan kita akan bertemu lagi selepas pesanan iklan ini. Jangan ke mana-mana. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, saudara sedang mengikuti debat agenda daily. 2 pendebat yang diundang ialah Yang Berhormat Datuk Ahmad Sabri Cik dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan judul perdebatan kita ialah hari ini bentuk kerajaan, esok turun harga minyak. Kita sampai kepada pusingan yang kedua terakhir, dan saya akan mengemukakan soalan ini pertamanya kepada Datuk Seri Anwar dan kemudian akan dijawab oleh Datuk Ahmad Sabri Cik. Soalan saya ialah, Datuk Seri, rasanya tak perlulah jadi Perdana Menteri untuk membantu meringankan beban rakyat. Kenapa tak sumbangkan idea bernas untuk tujuan itu pada masa ini, tanpa perlu misalnya cakap-cakap mengenai menukarkan kerajaan? Silakan. Terima kasih. Ini yang sebab saya ikut serta ni. Saya bukan Perdana Menteri. Bahkan nasib saya 1-2 hari ini belum tentu ke mana. Tetapi saya memilih untuk hadir kerana saya rasa kerajaan juga, kawan-kawan saya dalam UMNO Barisan Nasional, harus beri peluang untuk dengar. Ini bukan suatu soal yang partisan hanya khusus untuk Pakatan Rakyat. Kalau cadangan ini diterima, dilaksanakan,
kita akan menyokong tindakan mereka. Tetapi soalnya sekarang ialah apakah ada kesediaan pemimpin-pemimpin kerajaan dengar dan cuba melaksanakan. Saudara Johan, Profesor Arif MIER umpamanya menyebut, ya, Februari 2006 naik 30 sen. Inflasi bulan berikutnya 4.8%. Sekarang naik mendadak. Baru belum sempat 1 bulan naiknya 8%. Jadi jangan duk sibuk perhatikan Iran dengan Venezuela. Kita pun dah menuju cepat ke arah itu. Bezanya, dia harga minyak rendah, inflasi tinggi. Kita harga minyak tinggi, inflasi lagi tinggi. Ini bukan boleh katakan sudah kata populis atau tidak. Saya bimbang kerana kalau kita tidak membawa arah baru dalam pengurusan ekonomi negara, lebih baik, lebih mendekati prinsip ekonomi pasaran, lebih meyakinkan dengan pengurusan yang cekap, lebih bersihkan daripada kebocoran, ketirisan dan rasuah, lebih menghormati rule of law dan hukum negara hukum. Ini semua akan menjejaskan. Kita tewas dengan persaingan kita dengan banyak negara. Jangan banding dengan Somalia dan Zimbabwe. Banding dengan negara-negara yang dulunya kita setara. Singapura, Taiwan, Korea Selatan. Dan negara di ASEAN sendiri. Mengapa kita tewas dari segi pelaburan asing, dari segi daya saing? Ini semua ada kesan bila kita ambil apa-apa kebijakan ekonomi. Saya masih yakin Malaysia dengan kekuatan yang ada, sumber, termasuk kekuatan dari minyak dan petroleum, itu punya potensi yang besar dengan syarat pengurusan kerajaan itu cekap dan bersih dan sedia mendengar dan mengorak cepat untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih Datuk Seri. Silakan Datuk. Ya, kalau tadi bila di IPP disalahkan Dr. Mahathir, tapi selepas itu saya pernah mendengar Saudara Anwar cakap Mahathir lah pemimpin paling hebat. Malah pernah dia kata kalau boleh dipintal awan di langit akan kupintal dengan nama Dr. Mahathir dan Siti Hasmah pada waktu itu. Ada orang kalau tak setuju dia letak jawatan lah pada waktu itu. Tapi kalau saya katakan populisnya begini. Kalau sebelum pilihan raya dia katakan bahawa kalau memerintah sebelum pilihan raya nak turun bawah daripada harga RM1.92. Sepatutnya tak timbul sekarang ni nak bercakap di bawah 50 sen sahaja daripada harga yang ada sekarang. Kita mesti kembali pada asas. Ucapan ini dibuat berasaskan kepada ucapan sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Kalau langkah awal, langkah yang seterusnya makin murah. Di waktu harga minyak semakin mahal. Apakah kita bercakap harga minyak di Malaysia semakin murah, artinya kita akan membebankan negara dengan subsidi yang lebih tinggi, dan ini sama sekali bertentangan dengan mana-mana prinsip ekonomi yang sehat. Kalau kita tidak mengikut prinsip ekonomi yang sehat, kita akan menyebabkan negara kita akan terus dibebankan dengan beban baru. Mungkinkah kita nak berhutang selepas ini? Dan kalau kita berhutang, dengan siapa yang kita nak berhutang? Kalau tidak dengan peminjam-peminjam ataupun alung-alung antarabangsa. Sebab itulah kalau dikatakan tentang menggunakan wang Petronas, misalnya, tahu tak, daripada apa yang kerajaan dapat sekarang ini, sebenarnya daripada keuntungan Petronas Berhad, jangan kita cakap tentang grup Petronas Group ataupun kumpulan Petronas yang termasuk Cari Gali, Petronas Dagang dan sebagainya yang melibatkan saham-saham orang lain. Daripada keuntungan Petronas itu, sebenarnya yang telah diberi pada kerajaan ialah sebanyak 91% telah diberikan. Apa lagi yang kita nak ambil daripada Petronas selepas ini? Dan kita kena ingat bahawa Petronas kuat dan maju sekarang ini. Petronas dan kuat dan maju selama ini kerana siapa? Kalau tidak kerana kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah kita nak nafikan? Kehebatan yang dibuat oleh Petronas selama ini adalah